Okey, Assalamualaikum. Salam perjuangan. Anda bersama saya sekali lagi, Ayat Ishak, bersama dengan Ultimate di Project A-Team kita di siri video. Apa dia? Malam pertama di rumah pertama. Kita sudah selesai dah sesi yang pertama, segmen pertama, video yang pertama. Kita ceritakan tentang apa? Kewangan hartanah. So kita dah buat kira-kira dah macam-macam kita kira tadi tu kan. Ada yang tak suka kira-kira tapi terpaksa suka kerana nak beli rumah kita, nak mengalami malam pertama di rumah pertama tu kan. So kena buat juga, kena suka juga matematik ni. Masa kat sekolah tak suka, kena juga suka. So kita sukalah kira-kira ni. Dah kira-kira nak beli kat mana pula? So kita kena tahu kat mana lokasi yang paling sesuai untuk kita beli. Dan untuk kita bercerita pasal lokasi, tak best lah kita bercerita lokasi tak ada benda nak tunjuk-tunjuk kan. So saya nak buat magic sekali lagi. Patah satu. Okey. Inilah peta hartanah namanya. So nak beli kat mana? Nak beli kat utara ke? Nak beli kat selatan ke? Nak beli kat timur ke? Nak beli kat barat? Macam-macam. Semua pun macam okey ni. Macam nak main tikam-tikam pula kan? Lokasi ni tak boleh nak tikam-tikam. Dia kena faham satu konsep yang dinamakan COG yang saya akan terangkan selepas ini. Tapi sebelum itu saya nak kena buat abracadabra lagi untuk peta ni hilang. Okey. Peta hilang. Okey. So sekarang ni apa yang penting tadi? Okey. Kita dah buat kira-kira. Lepas itu kita kena buat lokasi. Kena tengok lokasi pula. Okey. So lokasi, inilah topik kita untuk siri video yang kedua ini. So lokasi ni macam mana nak pilih? Kita tak tahu nak pilih kat mana. Kat KL, kat Malaysia ni banyak tempat yang best kita boleh pilih. So kita kena pilih lah mengikut satu teori yang saya namakan sebagai apa? Ini adalah teori Ini sangat-sangat advance ni. Ini ilmu-ilmu kerajaan langit semua ni. Ilmu gaban. Dah tahu. Okey. So COG. Kerana COG ni sangat penting, kena buat double. Double. Okey. Okey, COG. Apa maksud COG? Ialah Center of Gravity. Rupa-rupanya selain daripada hukum graviti ni kat muka bumi ni, kita sebenarnya ada dua perkara ya. Yang pertama ialah di mana tempat kita tinggal. Okey. Where we stay. Izinkan saya berbahasa Inggeris ni lah ya. Dan yang kedua ialah where we work. Okey, apa yang Ayat dapati bila Ayat mengkaji ramai student-student Ayat yang membeli hartanah ni, diorang akan membeli hartanah berdasarkan selalunya lah dua center of gravity ini. Bermaksud tempat mereka biasa. Kat mana diorang dibesarkan dulu, kat mana diorang sedang duduk sekarang. Kat situlah selalunya tempat yang diorang akan pilih, kemungkinan besar. Atau ada COG yang kedua, center of gravity yang kedua, iaitu di mana mereka bekerja. Di mana mereka bekerja tu tempat yang mereka familiar. Dan sebenarnya apa yang penting ialah perkataan tempat kita dah familiar. Tempat kita dah biasa. Jangan beli satu lokasi yang kita tak cukup biasa. So sebagai contoh, kita dah dibesarkan di Bangi. Dan kita memang dah biasa dengan keadaan di Bangi. Saya bukan kata Bangi sahaja tempat yang paling-paling bagus. Bangi itu ada banyak peluang dan mungkin tempat lain pun ada peluang yang seumpamanya. Tapi saya sebut saja Bangi. Saya ni bahaya sikit kalau sebut satu-satu lokasi, nanti orang terus nak tikam, terus nak serang. Bangi sebagai contoh. So bila kita dah biasa dibesarkan, dah memang dari kecil sampai sekolah, sampai bila dah bekerja, duduk dengan mak, bila nak keluar pun naturally secara semula jadi kita nak cari rumah di Bangi juga. Atau ada orang yang sangat-sangat workaholic.
Macam saya dulu, saya membeli rumah pertama saya bukan di tempat saya tinggal, di Subang Jaya hari-hari hari raya. Tidak, saya beli di Ceras, di tempat saya bekerja dahulu. So tempat yang kita familiar, hari-hari kat situ, lebih daripada 10, 12 jam, 14 jam sehari kita kat situ, kita biasa dekat kawasan itu. Dan inilah satu-satu konsep yang kita kena betul-betul jaga, beli tempat yang kita familiar. Okey, satu saya nak kupas kepada anda tentang lokasi. Tentang lokasi. Berdasarkan teknik ini, COG ini, saya nak anda faham kenapa ada orang cakap satu-satu lokasi itu jauh. Satu-satu lokasi itu jauh. Sebagai contoh, orang yang dibesarkan di Bangi tadi, kalau kita cerita pasal satu lokasi di Rawang, di Shah Alam, saya tak kata Rawang atau Shah Alam itu tidak bagus, tapi bagi orang Bangi yang center of gravity, the gravity dia di Bangi, dia akan rasa Shah Alam dan Rawang itu jauh. Tapi kalau sembang dengan orang Subang Jaya, Shah Alam itu tidak jauh. Kerana itu berdasarkan center of gravity. Cun tak teori ni? Best tak otak kita bila dah belajar ilmu ini? So kita dah faham apa itu lokasi, jauh atau dekat, berdasarkan center of gravity. Kena pilih betul-betul tempat yang kita familiar. Kerana kalau tak pilih tempat yang kita dah biasa, kemungkinan untuk kita buat kesilapan adalah tinggi. Kemungkinan untuk kita buat kesilapan adalah tinggi. So itu yang saya nak kongsi untuk bahagian pertama ini. Kita kongsi lagi ilmu pasal lokasi. Guys, aku tengok kan, bila dia cakap center of gravity ni untuk menentukan lokasi, pemilihan lokasi di mana kita nak beli rumah ni, macam fizik tau. Tapi dalam erti kata lain, center of gravity ni merupakan titik fokus mengikut kesesuaian diri kita, mana kita rasa sesuai untuk membeli rumah pertama kita. Alright, dan titik fokus ni lain orang, lain lah kan. Dia tepuk dada, tanya selera, tanya diri sendiri mana. Dan antara faktor-faktor yang menentukan titik fokus setiap individu ni adalah benda-benda macam di mana kita tinggal, atau di mana kita membesar, di mana kita bekerja kan, dan juga di mana tempat yang kita biasa pergi kan. Kadang-kadang kita asalnya dari Ipoh, tapi sebab kita bekerja di KL, kita dah biasa dengan satu bahagian KL lah, itu akan mengubah atau mempengaruhi titik fokus kita. Jadi ini yang aku faham apabila ayat cakap pasal center of gravity. Lain orang, lain center of gravity, lain orang, lain titik fokus dia. Okey, so kita bercerita tentang lokasi, kat mana nak pilih. So kita adalah teori macam ultimate kata tadi, macam fizik lah, macam sains ni kan. Awal-awal hari tu dah belajar pula matematik hartanah. Banyak ni matematik, sains, fizik macam-macam. Okey, jangan risau. Okey. So kita dah tengok center of gravity, kat mana kita tinggal, kat mana kita kerja, tempat yang kita dah biasa. So sekarang ini saya nak anda faham, bila kita dah pilih satu-satu lokasi itu, tak tentu lagi lokasi itu bagus atau tidak. So sekarang ni macam mana nak tentukan lokasi itu bagus atau tidak? Strategic location. Orang ada cerita strategic location itu macam mana? So saya nak introduce, saya nak perkenalkan kepada anda, persembahkan kepada anda apa nama dia? Konsep booster hartanah. Dia R2 ni kerana ini adalah ejaan style hipster. Okey, booster hartanah. Okey, booster hartanah ni ada macam-macam. Tapi hari ni saya nak kupas beberapa yang penting-penting sahaja. Apa yang menentukan satu lokasi itu bagus? Bermaksud kita mesti melihat ada tak faktor-faktor ini dalam lokasi yang kita lihat itu. Okey, mari kita buat warna-warni. Kita mulakan dengan hijau. Okey. Yang pertama ialah populasi. Kalau lokasi itu tak ada orang, bahaya kot. Walaupun tempat itu center of gravity kita ke, tak kisah. Kita yang paling familiar dengan area tu pun tak kisah. Kerana tempat tu tak ada orang. Hartanah ni satu perkara wajib. The fundamental dia ialah tempat tu mesti ada orang lain. Orang lain pun minat nak menyewa kat situ. Kalau tempat tu jin bertendang ni tempat, itu bahaya. Kita kena pilih tempat yang ramai populasi. Dan macam mana nak tahu ramai populasi? Kena tengok ada traffic jam ke tidak.
traffic jam ni rupa-rupanya bagus kalau nak pilih hartanah. Okey, yang itu yang pertama. Kerana kalau tak ada permintaan untuk sewa, kalau tak ada permintaan untuk duduk di situ, macam mana kita nak jual semula, macam mana kita nak sewakan balik, okey? Nombor 2, lepas populasi ni, ada satu benda yang sekarang ni tengah trending. Ini memang trending kau-kaunya. Infrastruktur. Inilah sungai-sungai moden. Kan zaman-zaman dulu tamadun-tamadun lama ni dia berkembang daripada apa? Daripada sungai-sungai kita lah. Kerana sungai itulah cara pengangkutan. Tapi zaman sekarang ni kita ada sungai-sungai moden seperti jalan raya dan rel. So jalan raya dan rel Dan rel inilah yang paling signifikan sekarang ni kerana dia akan memberikan impact paling besar. Macam LRT, MRT, HSR dan sebagainya, ECRL dan sebagainya, yang itu akan memberikan kesan. So saya nak beli kat tempat yang ada jalan raya baru, rel baru, stesen baru dan sebagainya. Okey. Nombor 3 ni kita boleh tengok apa? Kita boleh tengok sebagai contoh shopping mall, hypermarket, kita ada facilities, banking dan sebagainya. Ini facilities. Takkan kita nak beli tempat yang kalau dah tak nak membeli barang pasar, nak membeli sayur, nak membeli pampers anak pun tak ada tempat yang menjualnya, tak jadilah lokasi itu kan. Tak berapa cantiklah lokasi itu kan. Okey, yang itu. Alright, kita pergi ke hijau balik. Alright, ada beberapa lagi yang saya nak kongsikan. So nombor 4, apa yang kita nak tengok ialah kalau ada shopping dan sebagainya, kita mungkin ada tengok education institution. Education institution. Okey, maknanya college, university. Lagi besar universiti tu, lagi impact dia. Lagi besar college tu, lagi besarlah impact dia kepada satu lokasi itu. Untuk kita beli atau untuk kita beli untuk tujuan pelaburan. Okey, ada 2 je lagi yang nak kongsikan kepada anda. Okey, nombor 5 ialah mungkin medical. Dia ada kena tengok medical institution juga institution, tempat-tempat macam ada hospital, ada apa tu, medical center. Selalunya medical center swasta ni lah yang akan memberikan impact kepada satu lokasi, bukan sebelum tapi selepas. Dan kita boleh yakin satu lokasi itu memang ada grade yang berbeza, taraf berbeza bila lokasi itu ada medical center yang swasta. Kerana medical centers ni harga bayaran apa-apa servis dia berbeza dengan hospital-hospital ni kan. So selalunya mereka ni adalah grade-grade yang middle upper class dan ke atas. Okey, dan yang ada yang terakhir ni, apa yang saya nak kongsikan kepada anda, medical tourism dan job opportunities. Banyak pula bahasa Inggeris ayat ni. Dan industries. Mana ni peluang-peluang pekerjaan atau kawasan-kawasan industri. Tak semestinya kawasan-kawasan industri itu adalah pilihan kalbu, tetapi kalau kawasan itu ada industri-industri besar, ada peluang-peluang pekerjaan, ruang-ruang pejabat, business center, itu adalah sebagai booster kepada satu lokasi. Bila ramai orang kena kerja kat situ, mungkin ramai juga orang yang nak duduk dekat-dekat area macam itu. So ini antara 6 booster untuk saya perkenalkan kepada anda supaya anda boleh imagine apa satu-satu lokasi yang bagus. Ada banyak lagi, sebagai contoh tourism, sebagai contoh lifestyle, sebagai contoh pemandangan. Ada tak pemandangan air, pemandangan bangunan lain, pemandangan kehutanan dan mega projek lain. So banyak lagi faktor-faktor lain, tapi hari ini saya nak kupas 6 dahulu untuk bantu anda memikirkan kalaulah lokasi yang anda pilih itu satu lokasi yang bagus atau tidak. Nantikan ilmu yang lain tentang lokasi. Okey, masih bercerita tentang lokasi. Okey. So yang pertama tadi kita nak pilih lah lokasi itu berdasarkan center of gravity. Lepas itu kita nak tengok lokasi itu bagus atau tidak. Okey, booster ada 2R kan. Sekarang ini saya nak anda memikirkan jenis hartanah apa pula nak pilih kat lokasi yang kita dah pilih itu. So kita nak tengok jenis
hartanah itu jenis hartanah. So, yang pertamanya kita boleh melihat kategori hartanah itu. Kategori hartanah itu. So, mungkin hartanah jenis rumah. Kita boleh beli hartanah jenis komersial, industri, atau kita nak beli tanah itu sendiri. Okey, kategori itu. So kemungkinan besar kita memang nak memilih rumah. So kalau kita nak beli rumah, kita beli rumah, ada juga jenis yang bertanah atau bertingkat. Betul tak? So yang ini macam mana? Yang ini macam mana? Okey, guna merah juga. Okey. Yang ini teres, rumah teres ke, ada townhouse lah kan, ada semi-D, rumah banglo. Itu ikut kemampuan lah Okey. Dan bertingkat pula. Ada yang flat, ada yang apartment, kondo, atau yang luxury condo dan sebagainya. So kita dah kena pilih. Okey, dalam dua kategori ini, 2A dengan 2B ini, okey, kita kena faham jenis-jenis rumah ini dia punya kelakuan dia berbeza. Ada yang lebih sesuai untuk capital appreciation, naik nilai dia, dan ada yang lebih sesuai untuk dibuatkan sewa. So oleh itu, kalau kita nak beli rumah untuk duduk sendiri, berbeza juga pemikiran kita kalau kita nak beli rumah untuk tujuan pelaburan. So kalau kita nak beli rumah untuk tujuan pelaburan, dah kena fikir dah semua ini. Betul kan? Betul kan? Okey. So dan ada juga yang ketiga ini, mungkin kita kena fikirkan, macam adakah dia freehold atau leasehold kan? Dan sebagainya lah. Alright. So bagi saya, ini yang saya nak bagi tahu anda, freehold dengan leasehold ni tak kisah. Saya tak kisah dah sekarang. Kerana ada je kawasan lokasi-lokasi bagus ni yang juga leasehold, yang bukan freehold. Bermaksud ada pegangan dia pun bebas. Maknanya kita beli rumah itu selama-lamanya lah kita memilikinya. Atau leasehold tu dia ada macam pajakan yang ada hadnya. Bagi saya tak kisah. Yang penting dia mudah disewa dan mudah untuk dijual semula. Sebenarnya ada banyak lagi. Ada lebih kurang 10 atau 11 kriteria, faktor pemilihan salah satu rumah itu, jenis rumah itu. Tapi sekadar ini untuk saya nak membuka minda anda. Bila kita dah tahu di mana lokasi yang kita nak pilih, bagus atau tidak, lepas tu kita kena pilih dah jenis ikan apa yang kita nak pancing dalam kolam yang kita dah pilih tu. Bagus So nantikan saya ada message yang paling penting kat hujung video ini nantikan. Assalamualaikum, bye bye. Okay guys, macam perasaan korang setakat ni, tentu ada penambahan ilmu dari segi hartanah dan juga kewangan hartanah. Kalau rasa macam tak ada penambahan ilmu lagi, tak apa, relax, chill. Boleh tengok balik video ni sebanyak kali yang korang nak lah kan. Korang nak tengok balik, mungkin bukan hari ni, 2-3 minggu atau 2-3 bulan yang lepas ni boleh tengok balik kan. Dan kepada kawan-kawan kita yang tengah tengok tu, yang rasa macam susah nak beli rumah ni, susah, relax, belum habis lagi. Ada benda-benda lain yang kami nak kongsikan dengan korang semua di sini di Project A-Team. Jadi harap bersabar dan harap tabah dan jangan panik, relax, jangan risau, jangan bimbang, bertenang. Project A-Team ada di sini untuk menolong korang semua. Assalamualaikum, salam perjuangan. Jangan cakap tak mampu, tapi cakap tak tahu. Korang perasan tak? Saya bukan Ahya Ishak tau. Saya Syam, tapi saya suka dengar ilmu yang beliau sampaikan. Selamat berjuang. Bak balik spek saya ni. Siapa pula pinjam tadi? Syam rasanya. Apa dia buat dengan spek saya tadi tu Okey, so kita bercerita tentang lokasi. Ada satu message yang terakhir, message punchline yang sangat-sangat penting sebelum anda menyerang untuk membeli rumah anda yang pertama. So apakah message penting ini? Okey, inilah message dia Ini apa? Lokasi penting
Tapi bukan segala-galanya. Ini yang Ahya dapat tengok dalam ramai newbies hartanah, orang-orang yang baru nak beli rumah. Bila diorang nak beli rumah ni, diorang terlalu excited tentang lokasi dan akhirnya terlupa apa benda yang penting. Apa benda yang lebih penting daripada lokasi ialah ini tadi. Kira. Ini yang paling penting. Ini nombor 1, barulah sampai ke lokasi nombor 2. So punchline saya ialah ini. Kalau kira-kira tu tak cantik, lokasi tu macam mana cantik pun tak guna. Kerana kira-kira dia dah tak kena. So bila kira-kira ni dah kena, gandingkan pula lokasi yang bagus. Lokasi yang bagus ni, lokasi tu kehijauan tu. Barulah kita boleh membuat tindakan untuk membeli. Jangan sekali-sekali kita membeli hanya kerana lokasi. Kerana ramai orang bila dia beli berdasarkan lokasi semata-mata, itu sangat-sangat berbahaya. Mungkin dia terbeli silap punya produk, terbeli hartanah yang silap, yang tak sesuai untuk master plan hartanah dia yang terbaik untuk diri dia. So mesti buat kira-kira, campur lokasi, barulah kita dapat hartanah yang terbaik. Okey, itu message Ahya yang terakhir. Kerana Ahya takut ramai ada yang terjebak beli hartanah hanya berdasarkan lokasi semata-mata tapi tak buat kira-kira dengan betul. Alright, so sekarang ni kita dah ada kesedaran, kita dah tahu kira-kira diri, kita dah tahu kira-kira hartanah, kita dah tahu pilih lokasi. Dah pakar pilih lokasi ni. Sekarang ini dalam set video yang ketiga ni, dalam siri video yang ketiga ni, kita nak terus tengok apa prosedur yang perlu kita lalui untuk beli hartanah. Step by step nanti bersama dengan saya dan Ultimate di Project A-Team malam pertama di rumah pertama. Bye-bye. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step 1, Center of gravity. Step 2, Booster. Step 3. Jenis hartanah.